Tapi waktu saya belajar dulu, saya dengar zikir yang berlainan. Saya pun cari. Rupa-rupanya zikir itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz, Nabi berwasiat, wahai Muaz, jangan sekali-kali tinggalkan doa ini. Zikir tu dia doa tu yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk memperelokkan ibadahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi pegang Muaz ibn Jabal, pegang tangan Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sebut, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku sayang kamu. Muaz, aku sayang kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat, semua orang yang berjumpa dengan Sayyidina Muaz, lepas Nabi wafat, orang berjumpa dengan Muaz bin Jabal ni, orang akan sebut, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku menyayangi kamu. Orang sebut perkataan ni sebab Rasulullah sebut kepada Sayyidina Muaz, maka dia menjadi sunnah. Dan Sayyidina Muaz bin Jabal dah tak ada. Cuma ulama keluarkan satu pengajaran daripada hadis ni. Salah satu pengajaran daripada hadis ni, sesiapa saja yang kamu cintai dia kerana Allah, bila kamu suka satu orang kerana Allah, sebab dia selalu memperingatkan kamu kepada Allah, sebab dia selalu membawa kamu kepada jalan Allah, sebab dia selalu berikan semangat kepada kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka kamu sayang dia. Sebut kepada dia, wahai fulan, inni uhibbuka, aku menyayangi kamu. Dapat pahala. Yang kedua, perkataan aku menyayangi kamu ni yang keluar daripada mulut Rasulullah ni tidak diungkapkan oleh Nabi kepada semua sahabat. Tak semua sahabat dapat. Sahabat-sahabat tertentu saja yang dapat, antaranya Muaz ibn Jabal. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz, kemudian Nabi sebut, wahai Muaz, aku sayang kamu. Kemudian Nabi ajar satu zikir selepas tu. Dalam hadis yang sama, selepas Nabi sebut, wahai Muaz, aku menyayangi kamu. Wahai Muaz, kata Rasulullah, la tada'anna dubura kulli salatin, jangan sekali-kali kamu tinggal tiap-tiap kali selepas solat. Anda tengok doa apa yang Nabi ajar Sayyidina Muaz ni. Tiap-tiap kali lepas solat, saya pusing satu Malaysia berceramah tuan, daripada Perlis sampai ke Sarawak. Orang panggil saya berceramah daripada Perlis sampai ke Sarawak. Saya mendapati 99% masjid dan surau tak hidupkan zikir ini. Tak ada imam sebut zikir ni. Yang Nabi ajar betul-betul kepada Muaz bin Jabal. Tuan-tuan, tiap-tiap kali saya habis sembahyang, saya tengok imam nak sebut tak zikir ni? Tak ada. Kecuali satu tempat saja yang saya dengar habis solat dia sebut zikir ni.
Tempat tu ialah Masjid Matin di Perlis. Masjid Matin, Ustaz Yusaini. Satu-satunya masjid di surau yang saya jumpa lah, yang orang lain saya tak tahu, yang saya jumpa, yang habis solat dia sebut zikir ni. Hadis ni hadis sahih. Zikir ini Nabi ajarkan kepada Sayyidina Muaz selepas Nabi ungkapkan perkataan kepada Muaz, wahai Muaz, aku sayang kamu. Jangan tinggal sekali-kali zikir ni tiap-tiap kali lepas solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Buat tak dah? Tak buat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan zikir lepas solat yang zikir ni saya mendengarnya setiap hari dulu ketika saya belajar di Syria. Waktu belajar di Syria dulu, habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan guru kami akan sebut zikir ni. Saya akan dengar Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya pun cari. Sebab waktu belajar di Malaysia, lepas bagi salam kita baca apa? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh kan waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Yang tu yang kita dengar tok-tok guru, ustaz kita baca lepas bagi salam, no? Tapi waktu saya belajar dulu, saya dengar zikir yang berlainan. Saya pun cari. Rupa-rupanya zikir itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz, Nabi berwasiat, wahai Muaz, jangan sekali-kali tinggalkan doa ini. Zikir tu dia doa tu yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk memperelokkan ibadahku kepadamu. Tiga ni kunci dia. Satu orang manusia, tuan-tuan tengok tiga ni saya nak hurai malam ni secara ringkas. Apabila satu orang Muslim dapat tiga benda ni, maka bahagialah dunia dan akhirat dia selama-lamanya. Maka berpanjanganlah kebahagiaan dan ketenangan serta kesenangan di dalam hati dia apabila seseorang umat Nabi Muhammad dikurniakan tiga benda yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi usai salat. Dan pesanan ini bukan hanya dikhususkan kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahkan pesanan ini untuk semua kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, kita kalau bagi kertas malam ni suruh sebut berapa banyak ibadat benda sunnah yang kita tahu dalam Islam dan kita ambil daripada Nabi, yang kita belajar daripada Rasulullah. Semua yang ada dalam surau ini, termasuk saya, kita semua boleh senarai berpuluh-puluh benda sunnah. Tapi masalah yang paling utama nombor satu ialah kita tak buat sunnah yang diajarkan itu. Kita tak buat sunnah yang kita tahu itu sunnah Nabi yang boleh membuatkan kita masuk syurga. Betul tak? Betul. Duha Nabi tinggal tak duha? Nabi tak pernah tinggal solat duha, kecuali sekali ataupun dua kali dalam sepanjang umur hidup baginda. Duha, semua orang dalam surau ni tahu duha itu sunnah Rasulullah. Nabi buat 8 rakaat sehari. Ada qaul 10 rakaat sehari. Kita buat tak duha? Tak buat. Kenapa? Antara sunnah Rasulullah yang tiap-tiap hari Nabi buat ialah Nabi bersedekah tiap-tiap hari. Kita sedekah tak tiap-tiap hari? Tak. Kenapa? Antara sunnah yang malam ni kita belajar, malam ini kita belajar, ialah Nabi mengajarkan apabila kita selesai sembahyang, bagi salam kanan, bagi salam kiri, ialah kita sebut Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Adakah kita nak buat? Wallahu a'lam. Apa benda yang menghalang kita buat semua amal ibadat yang kita tahu ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah?
Apa yang menghalang untuk kita yang tahu seorang lelaki sangat baik dan sangat tinggi pahala apabila dia boleh semayang berjamaah 5 waktu di masjid ataupun di surau. Besar ganjaran dia, besar pahala dia. Sehingga kan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, aku seolah-olah nak arahkan sahabat-sahabat aku pergi bakar rumah yang mana ahli rumah itu tidak datang solat berjamaah di masjid ini, Masjid Nabawi waktu itu. Tapi apa yang menghalang untuk kita buat? Pernah tak malam ni umur kita sudah 46, malam ni usia kita sudah 52, usia kita malam ni sudah mencecah 39 tahun. Pernah tak kita duduk satu ketika, kita ambil masa satu ketika, kita duduk sebentar, ya Allah, kenapa puluhan sunnah, puluhan ibadah yang kami tahu, tapi kami tak boleh buat ibadah tersebut, sunnah tersebut. Apa yang menghalang kami? Jawapannya tuan-tuan, setiap kali seseorang itu melakukan kebaikan kepada Allah, setiap kali seseorang itu melakukan ibadah kepada Allah, setiap kali seseorang itu melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ketika mana dia melakukan sunnah itu dan ibadah itu, ketika itu Allah SWT lah yang telah memilih orang itu untuk diberikan hidayah, lalu dia melakukan ibadah itu. Sebab dia dapat hidayah Allah, sebab tu dia melakukan ibadah itu. Siapa yang menggerakkan bibir dan hati kita setiap kali kita bangun untuk kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Siapa? Allah. Kita kalau nak ingat, kita tak larat ingat. Dengan anak kita, dengan pekerjaan kita, dengan isteri kita, dengan baju sekolah anak, dengan sarapan anak, sakit dengan duit, bawa anak hantar ke sekolah, dengan kerja di pejabat, banyak benda. Tetapi siapakah yang menggerakkan anggota badan kita? Siapakah yang menjentik hati kita untuk dia dan hati itu ingat untuk melakukan sesuatu dengan nama Allah? Siapakah yang menggerakkan anggota badan kita dan menjentik hati kita untuk kita ingat melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk anggota badan kita ringan untuk melakukan ibadah kepada Allah? Jawapannya Allah, dan hanya Allah yang berhak untuk memilih siapa diberikan hidayah, lalu orang itu melakukan ibadah kepada Allah, membanyakkan amalan sunnah, membanyakkan kebaikan kepada Allah. Dengan sebab tu kena mohon dengan Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, apa maksud a'inni? Bantulah aku ya Allah untuk sentiasa mengingatimu. Wa syukrika, bantulah aku ya Allah. Siapa yang nak bantu kita? Allah. Untuk sentiasa mensyukurimu. Aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Bila Allah bantu, bila Allah sentiasa bagi hidayah, apabila Allah sentiasa memandang kita, apabila Allah sentiasa memilih kita untuk melakukan kebaikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, 24 jam kita ingat Allah.